Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia kepada semua yang menonton. Yang saya hormati lagi kasihi Tuan Pensyarah kami bagi subjek isu semasa dan cabaran masa depan GISC 1082 iaitu Tuan Wahid bin Sanusi. Tahukah anda semua apakah yang terjadi pada tahun 2008 hingga 2009 di seluruh dunia? Ya, tepat sekali. Isu kemelesetan ekonomi telah melanda satu dunia. Hal ini telah memberi kesan terhadap pelbagai negara termasuk negara yang maju. Di kesempatan ini, kami akan membentangkan isu kemelesetan ekonomi global yang berlaku pada tahun 2008 hingga 2009. Sebelum kami memulakan pembentangan, eloklah kita berkenalan dahulu. Kerana tak kenal maka tak cinta. Kumpulan kami terdiri daripada Wan Nur Hazirah binti Wan Nur Effendi, yang kedua Nur Amiraliana binti Zulkifli, dan yang ketiga iaitu diri saya sendiri, Nur Ain Natasha binti Muhammad Rahimi. Kumpulan kami ditugaskan untuk mengkritik sebuah kenyataan daripada bekas Timbalan Menteri Kewangan iaitu Datuk Kong Choh Ha semasa sesi soal jawab di Dewan Negara yang berbunyi, Malaysia tidak terdedah kepada krisis kewangan secara langsung dan menerima kesan secara tidak langsung dan minimum dari krisis gadaian subprima. Hal ini disebabkan kekuatan domestik ekonomi. Kenyataan tersebut harus dikritik berdasarkan isu kemelesetan ekonomi global pada tahun 2008 hingga 2009. Sebelum kita masuk isu ini dengan lebih terperinci, eloklah sekiranya saya memberi pengenalan tentang isu krisis kemelesetan ekonomi global yang berlaku pada tahun 2008 hingga 2009. Kemelesetan ekonomi bermaksud penurunan ketara dalam aktiviti ekonomi yang berlarutan sehingga beberapa bulan lamanya. Dalam bahasa ekonomi, ia merujuk kepada penurunan dalam keluaran dalam negara kasar KDNK sesebuah negara atau pertumbuhan ekonomi sebenar yang negatif untuk dua atau lebih suku berturut-turut dalam setahun. Kemelesetan ekonomi juga diberi takrifan sebagai penurunan aktiviti-aktiviti ekonomi dalam negara dan seluruh dunia yang disebabkan oleh pelbagai faktor yang akan diterangkan oleh Nur Ain Natasha. Untuk pengetahuan semua, kemelesetan ekonomi global tercetus pada penghujung tahun 2007 dan mula memuncak pada tahun 2008 hingga 2009. Pada masa itu, kemelesetan ekonomi sangat teruk. Hampir kesemua sektor ekonomi negara mengalami penurunan yang besar. Jika dilihat dalam sejarah ekonomi dunia, kemelesetan ekonomi mula berlaku sejak tahun 1930-an lagi. Krisis kewangan global yang terjadi pada tahun 2008 hingga 2009 merupakan satu krisis kewangan yang terburuk semenjak 80 tahun yang lalu, sehingga ahli-ahli ekonomi dunia menyebutnya sebagai Mother of all crises. Dari sudut pandangan mata kasar saya sendiri, krisis ekonomi yang berlaku pada tahun 2008 ini adalah paling teruk sejak tahun 1930-an dan jauh lagi teruk berbanding krisis ekonomi Asia tahun 1997 hingga 1998 yang hanya memberi kesan kepada beberapa negara Asia sahaja. Ketika itu, Datuk Seri Najib Tun Razak dilantik menjadi Menteri Kewangan pada 17 September 2008 dan Perdana Menteri pada 3 April 2009. Sejurus beliau menjadi Menteri Kewangan, beliau mula merancang bajet tahun 2009. Hal ini disebabkan kerana keutamaan beliau pada masa itu ialah untuk menyelamatkan ekonomi Malaysia yang menerima kesan yang amat hebat sekali. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi, hasil dari bajet dan pakej-pakej rangsangan ekonomi yang kita laksanakan, ekonomi Malaysia berjaya dipulihkan pada tahun 2009 juga walaupun banyak negara lain terkesan sehingga tahun 2012. Oleh kerana langkah-langkah kita berjaya dalam tempoh yang agak singkat, kebanyakan rakyat tidak sedar sehingga kini bahawa ekonomi kita telah diselamatkan dari krisis ekonomi dunia kedua paling teruk dalam sejarah dunia kerana kesan kepada kesejahteraan rakyat masa itu tak begitu besar.
Berdasarkan dua gambar yang telah saya sertakan ini, ekoran langkah-langkah rangsangan yang diambil untuk selamatkan negara. Nisbah hutang berbanding KDNK pada 2009 meningkat 11%. Nisbah ini naik sedikit lagi untuk tahun 2010 dan 2011 kerana pakej rangsangan masih diperlukan dalam mendepani kemelesetan ekonomi dunia. Realitinya ialah dengan kawalan ketat defisit bajet seterusnya, nisbah hutang ini berjaya diturunkan pada tahun-tahun seterusnya kepada tahap 48.7% pada suku akhir pertama 2018 dan tidak tinggi lagi jika dibanding dengan sejarah. Punca-punca berlakunya krisis kewangan pada 2008 sehingga 2009 kerana pada tahun 2008 krisis ekonomi sedunia dikatakan terlihat dari beberapa peristiwa hingga berlakunya kegawatan ekonomi di seluruh dunia. Ini merangkumi harga minyak tinggi yang menyebabkan harga makanan juga akan meningkat akibat terlalu bergantung kepada penghasilan makanan pada petroleum. Di samping itu, menggunakan hasil tanaman makanan seperti etanol dan biodiesel sebagai alternatif kepada petroleum. Hal ini juga berlaku krisis kredit teruk yang mana mengakibatkan lingkupnya bank-bank pelaburan dan komersial yang besar dan ternama di merata dunia. Sebenarnya, punca utama krisis kewangan bukanlah kerana kelemahan ekonomi negara-negara yang terbabit, tetapi berpunca daripada faktor-faktor luaran seperti pasaran kewangan global. Oleh itu, hal ini boleh dikaitkan berpunca dari 3 faktor, iaitu faktor utama, masalah dalam sistem kewangan Amerika Syarikat, dan yang kedua, peningkatan harga minyak, dan yang ketiga, kadar inflasi. Yang pertama ialah masalah dalam sistem kewangan Amerika Syarikat, yang mana masalah ini sebenarnya sudah bermula pada pertengahan tahun 2007 yang berpunca daripada kemerosotan kualiti aset subprima. Masalah ini merebak hingga menjadi krisis kewangan global yang besar pada krisis subprima di Amerika Syarikat pada pertengahan tahun 2008. Sehinggakan ekonomi negara-negara maju seperti Amerika Syarikat sendiri, kawasan Eropah, Jepun, Singapura, China dan Asia Tenggara yang merangkumi Indonesia, Singapura dan ke-11 negara ASEAN ini mula lumpuh dan menerima akibat yang teruk sebagai rentetan daripada itu. Dengan ini, Malaysia yang mengamalkan ekonomi terbuka turut menerima tempias akibat daripada krisis ekonomi global ini. Senarionya, pada suku keempat tahun 2008, ekonomi Malaysia sudah merasa tempias krisis ekonomi global ini, di mana pertumbuhan ekonomi negara hanya mencatat 0.1% berbanding 4.7% pada suku ketiga tahun 2008. Tahun 2009 memperlihatkan kejatuhan ekspor negara sebanyak 27.8% pada bulan Januari, manakala pelaburan langsung asing FDI hanya mencatat RM26 bilion, iaitu hanya separuh daripada nilai yang dicatatkan pada tahun 2008, iaitu sebanyak RM51 bilion. Kegagalan beberapa buah institusi kewangan Amerika Syarikat dan global yang utama pada bulan September 2008 menyebabkan lambakan hutang tidak berbayar sehingga mencecaskan kecairan tunai institusi kewangan di negara Amerika Syarikat sendiri. Dan bank pelaburan keempat terbesar Amerika Syarikat ini, iaitu Lehman Brothers, menjadi muflis, sehinggakan banyak rumah terpaksa dilelong kerana pembeli tidak mampu untuk membayar. Masalah kewangan ini juga turut terjadi akibat 3 perkara, iaitu yang pertama, penurunan kadar faedah pinjaman. Sebelum tercetusnya krisis kewangan ini, Amerika Syarikat melalui Rizab Persekutuan melaksanakan beberapa polisi di mana polisi ini sangat penting, antaranya
pelonggaran syarat kelayakan kredit melalui penurunan kadar faedah pinjaman. Dengan longgarnya syarat untuk kelayakan kredit ni, mestinya ramai yang berminat. Jadinya penurunan kadar faedah pinjaman ini didorong oleh beberapa buah negara di dunia, termasuklah Asia, kerana bank pusat di negara-negara ini meminati aktiviti-aktiviti penjualan sekuriti hutang. Yang kedua, peningkatan nilai hartanah di Amerika Syarikat, di mana selepas kadar faedah pinjaman diturunkan, hal ini akan mewujudkan lebihan permintaan terhadap rumah. Maksudnya di sini, keadaan di mana kuantiti permintaan rumah adalah melebihi kuantiti ada. Bila permintaan meningkat, contohnya kita kaitkan dengan pembekal, mesti pembekal akan meningkatkan nilai kerana kuantiti yang diminta lebih daripada yang ditawarkan. Jadinya berbalik kepada nilai hartanah Amerika Syarikat mestilah akan meningkat 2 kali ganda. Maknanya kata secara ketara. Tambahan pula, peningkatan nilai hartanah bukan sahaja di Amerika Syarikat tapi melibatkan negara lain seperti Sepanyol, Ireland dan United Kingdom. Namun permintaan ini tidak berlaku secara jangka panjang. Ekoran daripada pasaran gadai janji telah mencetuskan krisis subprima. Apa yang dimaksudkan dengan krisis gadai janji ni? Gadai janji secara ringkasnya, bila menggunakan gadai janji, contohnya untuk membeli rumah, sebenarnya kita dah dapat pinjaman untuk membeli rumah tersebut dan telah dijamin oleh rumah yang sama, dan rumah itu digunakan untuk menjadi cagaran kepada peminjam sekiranya peminjam gagal membayar. Jadinya pemberi pinjaman ada hak untuk mengambil balik rumah tersebut. Dalam hal ini, krisis ini terjadi apabila bank dan institusi kewangan memberi peluang kepada peminjam. Ekoran menjangkakan akan dapat hak pemilik serta dapat melelong rumah yang telah dibayar apabila peminjam tu gagal memberi bayaran pinjaman untuk kali kedua. Punca masalah yang ketiga yang mengakibatkan kejatuhan harga sekuriti gadai janji, iaitu menurut si Mayer 2009 mengatakan bahawa kejatuhan harga rumah secara mendadak pada tahun 2006 yang turut menjatuhkan harga sekuriti gadai janji yang mengakibatkan pasaran kewangan dunia terjejas teruk, terutamanya pasaran antara bank yang melibatkan urus niaga instrumen jangka panjang yang berdepan dengan tekanan mudah tunai yang kritikal, dan disebabkan kekurangan mudah tunai juga, bank pusat ini terpaksa menyuntik mudah tunai secara besar-besaran bagi mengelakkan pelabur untuk menarik dana pasaran tersebut. Punca yang kedua, kenaikan harga minyak. Krisis ekonomi yang juga berpunca daripada kenaikan harga minyak, iaitu pada Julai 2008, peningkatan harga minyak mentah yang melonjak USD 147 setong. Oleh hal yang demikian, kesan dari peningkatan harga minyak mesti memberi kesan kepada peningkatan harga barang kerana bahan makanan yang merupakan sumber alternatif atau pilihan yang pasti kepada petroleum, biofuel, inflasi global, krisis kredit yang membawa kepada bank-bank utama dunia menjadi bankrupt. Tambahan lagi, boleh menyebabkan peningkatan pengangguran serta kemelesetan ekonomi global atau deflasi yang berpanjangan. Justru itu, ekoran peningkatan harga minyak, sepatutnya rakyat atau orang ramai haruslah menggunakan pengangkutan awam bagi mengurangkan penggunaan bahan api. Tetapi orang ramai masih gemar menggunakan kenderaan sendiri kerana mereka meneliti bahawa mutu perkhidmatan awam seperti teksi, bas, LRT kurang memenuhi kehendak mereka ataupun rakyat.
Sebagai contoh, berkaitan Petronas. Kalau nak tahu, Petronas ni merupakan salah satu sumber yang utama untuk meningkatkan pendapatan negara kita. Jadinya, negara kita terlalu bergantung kepada sumber syarikat Petronas sehingga kan ia mengaburi kita dari kedudukan sebenar ekonomi akibat daripada dasar kerajaan yang terlalu bergantung kepada Petronas supaya kewangan negara kita pulih. Sebenarnya, sumber Petronas mampu menampung ketirisan kerajaan pusat kerana Petronas hanya berkembang pada tahap 16% sahaja setiap tahun. Oleh itu, ekonomi negara ini seharusnya tidak lagi bergantung kepada sumber Petronas semata-mata. Seperti memberi fokus juga kepada industri lain seperti pembuatan supaya dapat memulihkan ekonomi negara dengan lebih baik. Punca yang ketiga, kadar inflasi. Apa yang dimaksudkan inflasi ni? Inflasi ialah kenaikan tiket harga barang dan perkhidmatan dalam satu tempoh tertentu. Kalau kadar inflasi tinggi, ia sangat memberi beban terhadap isi rumah. Contohnya, kalau harga barang keperluan asas seperti ikan, ayam, sayur dan sebagainya meningkat tetapi pendapatan isi rumah berada pada tahap yang rendah, akan menyebabkan taraf hidup isi rumah menurun sekaligus akan memberi kesan kepada ekonomi negara kerana berlaku ketidakseimbangan dalam IHP iaitu Indeks Harga Pengguna. Berbalik kepada Februari 2008, kadar inflasi mencecah ke paras tinggi dalam sejarah di peringkat global. Hal ini dilaporkan oleh OECD iaitu Organisation of Economic Cooperation Development. Hal ini kerana apabila berkait dengan inflasi, semestinya akan berkaitan dengan lebihan penawaran kerana apabila harga meningkat, sudah semestinya permintaan terhadap barang dan perkhidmatan akan berkurang. Namun, inflasi ini berkaitan dengan lebihan penawaran kewangan di beberapa negara, yang mana punca berlakunya inflasi global ini berpunca daripada pertumbuhan yang memberangsangkan yang didorong oleh tahap kecairan yang tinggi di negara Asia seperti negara Indonesia, Thailand, negara kita sendiri iaitu Malaysia dan negara Asia yang lain kerana spekulasi ke atas komoditi, kegagalan pertanian, peningkatan kos import dari negara China dan peningkatan permintaan ke atas makanan dan komoditi dari beberapa negara. Namun, ini juga dikaitkan dengan inflasi harga aset iaitu peningkatan harga hartanah dalam beberapa ekonomi yang menyebabkan kebimbangan. Justru itu, bagi menanganinya, pentadbir perlulah mengambil langkah-langkah dalam pasaran harta tanah atau aliran modal jangka pendek bagi negara kita. Pada 3 Disember 2008, Bernama telah mengeluarkan kenyataan yang mengatakan Timbalan Menteri Kewangan Datuk Kong Choo Ha telah mengatakan bahawa Malaysia tidak terdedah kepada krisis kewangan secara langsung dan menerima kesan secara tidak langsung dan minimum dari krisis keadaan suprema. NPL tersebut disebabkan kekuatan domestik ekonomi. Oleh hal yang demikian, kami akan menerangkan implikasi-implikasi krisis kewangan global yang berlaku kepada Malaysia dan kekuatan domestik ekonomi negara kita. Implikasi krisis kewangan global kepada Malaysia yang pertama ialah kesan terhadap perdagangan luar. Sebelum krisis kewangan Amerika Syarikat, Malaysia telah menikmati satu abad pertumbuhan ekonomi yang dipacu oleh sektor perkilangan dan perkhidmatan. Walau bagaimanapun, akibat tekanan ekonomi yang menyusuli kemerosatan mendadak dalam persekitaran ekonomi global dan kewangan antarabangsa, ekonomi Malaysia telah menguncup sebanyak 3.8% pada 3 suku pertama 2009. Dalam tempoh Januari hingga September 2009, sektor perkhidmatan mengekalkan pertumbuhannya 1.6%, manakala sektor perkilangan menguncup sebanyak 13.7% disebabkan terutamanya oleh kelembapan dalam industri berorientasikan ekspor. Berdasarkan persekitaran yang luar tidak begitu menggalakkan
Pertumbuhan dalam tahun 2009 telah disokong terutamanya oleh aktiviti dalam sektor perkhidmatan. Untuk makluman semua, Malaysia mengamalkan ekonomi terbuka menyebabkannya terkena kesan secara tidak langsung daripada krisis ekonomi global ini. Krisis ini menjadi bertambah buruk apabila banyak aset kewangan mengalami kerugian yang mengakibatkan kesan negatif kepada pendapatan. Kemelesatan ekonomi mula memberikan kesan kepada ekonomi Malaysia pada suku keempat 2008. Ekspor dan pengeluaran perkilangan masing-masing menurun sebanyak 7.4% dan 11.1%. Perdagangan dunia jatuh dengan ketara sebanyak 28.6% dan ia telah menjejaskan ekspor dunia termasuk Malaysia. Jika dilihat secara keseluruhannya, antara sektor yang terkena tempias daripada krisis kewangan ini ialah sektor perkilangan, pembinaan dan pembuatan. Saya akan menerangkan dengan terperinci bagi sektor perkilangan. Dalam tempoh 9 bulan pertama tahun 2009, nilai ditambah sektor perkilangan menurun sebanyak 13.7%. Berpunca daripada persekitaran luar yang tidak begitu menggalakkan. Sektor ini menyumbang sebanyak 26.8% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK dalam tempoh ini. Ekspor produk perkilangan menurun sebanyak 14.1% daripada 432.6 bilion ringgit pada tahun 2008 kepada 371.5 bilion ringgit Malaysia pada tahun 2009 yang menyumbang sebanyak 74.5% kepada jumlah ekspor Malaysia bagi tempoh Januari hingga November 2009. Guna tenaga dalam sektor perkilangan adalah dianggarkan sebanyak 3.3 juta orang atau 28.4% daripada jumlah guna tenaga pada tahun 2009. Prestasi sektor perkilangan juga digambarkan dalam Indeks Output Perindustrian sektor ini sebagaimana diukur oleh Indeks Pengeluaran Perindustrian, Nilai Jualan dan Produktiviti. Indeks pengeluaran sektor ini telah menguncup sebanyak 11.6% pada tahun 2009 iaitu Januari hingga November, manakala jualan produk perkilangan menurun sebanyak 21.2% kepada 426.9 bilion ringgit Malaysia pada tahun 2009 iaitu Januari hingga November. Produktiviti dalam sektor ini sebagaimana diukur oleh nilai jualan, setiap pekerja menguncup sebanyak 7.5% yang disebabkan oleh kelembapan dalam permintaan luar negara. Ekspor kasar Malaysia merosot sebanyak 20% pada suku tersebut dan menjejaskan aktiviti pengeluaran. Isi kedua saya tentang implikasi krisis kewangan global kepada Malaysia ialah sektor pekerjaan. Sebagai tindak balas terhadap kemerosotan ketara ekspor dan aktiviti pengeluaran, banyak syarikat mengambil langkah untuk mengurangkan kos pekerja dengan membekukan pengambilan pekerja baru, memulakan pengurangan gaji dan waktu kerja lebih masa serta banyak memberhentikan sebahagian daripada pekerja. Jumlah pemberhentian pekerja meningkat kepada 12,550 orang pada suku pertama berbanding dengan purata suku tahunan sebanyak 3,873 orang dalam tahun 2005 sehingga 2008, terutamanya pekerja perkilangan. Justru itu, kadar pengangguran meningkat kepada 4% pada suku pertama 2019, manakala menjelang 2009, menurut Menteri Sumber Manusia, ia meramalkan kira-kira 45% pekerja bakal menghadapi tindakan pemberhentian kerja. Oleh itu, setakat tahun 2009, kira-kira 15% pekerja telah diberhentikan ekoran daripada krisis kewangan global. Seterusnya, implikasi lain yang turut terpaksa ditanggung ialah dari sektor pelaburan. Pada akhir tahun 2008, momentum pertumbuhan ekonomi mulai perlahan dan hanya meningkat 0.1% dalam suku keempat, terutamanya dalam sektor pembuatan.
yang menguncup sebanyak 88% berikutan kelembapan sektor luaran dan kejatuhan pelaburan swasta. Oleh hal yang demikian, sentimen perniagaan telah merosot dengan ketara. Justru itu, Malaysia telah kembali ke fasa kemelesetan dengan KDNK menguncup sebanyak 1.6% pada tahun 2009. Implikasi terakhir adalah berkaitan dengan bursa saham. Kejatuhan pasaran bursa saham Malaysia dilihat telah menjejaskan perkembangan ekonomi negara. Kejatuhan pasaran saham ialah kejatuhan harga saham secara mendadak merentasi keratan rentas sesebuah pasaran saham. Hal ini mengakibatkan kerugian besar kekayaan kertas. Pasaran saham tempatan ini juga mengalami kerugian hampir RM300 bilion sejak bulan Januari tahun 2008 ekoran daripada masalah ekonomi Amerika Syarikat yang bermula pada awal tahun 2008 sehingga mengakibatkan krisis kewangan global. Kejatuhan penanda aras iaitu Indeks Komposit Kuala Lumpur IKKL di bawah paras 900 mata pada masa tersebut merupakan antara petunjuk utama menandakan Malaysia mula menerima tempias daripada krisis kewangan global. Meskipun kedudukan ekonomi dunia tidak menentu pada tahun 2008 hingga 2009, kerajaan yakin bahawa Malaysia memiliki kekuatan domestik yang mencukupi dalam menangani impak daripada isu kemelesetan ekonomi global. Hal ini kerana walaupun sudah secara semula jadi Malaysia akan terjejas akibat kelembapan ekonomi dunia, ia bukanlah kali pertama negara kita berhadapan dengan situasi sebegitu. Pada krisis ekonomi 2008, Malaysia tidak sahaja berjaya menangani keadaan, malah melantun dan berada pada kedudukan yang paling kukuh untuk bergerak ke hadapan apabila ekonomi telah pulih. Terdapat 4 kekuatan domestik yang dapat kita lihat, iaitu Malaysia mempunyai sistem perbankan yang stabil di mana Bank Negara Malaysia mempunyai tabungan negara dan rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia yang kukuh. Di samping itu, Malaysia juga memiliki infrastruktur yang lengkap. Timbalan Menteri Kewangan pada tahun 2008 iaitu Datuk Kong Choha sendiri berkata bahawa jumlah tabungan negara masih berada pada paras yang kukuh pada waktu itu. Perkara ini dapat dilihat di mana paras tabungan negara berada pada tahap 37% daripada keluaran dalam negeri kasar iaitu KDNK. Bukti tersebut telah mencerminkan bahawa negara Malaysia mempunyai banyak lebihan mudah tunai yang boleh digunakan untuk menjana pelbagai aktiviti ekonomi. Pada masa yang sama juga, negara mempunyai sistem perbankan yang sangat stabil. Perkara ini dapat dibuktikan dengan tahap hutang yang tidak berbayar yang sangat rendah iaitu 2.4% berserta nibah modal berwajaran risiko sebanyak 12.6%. Peratusan tersebut jauh melebihi paras 8.0% menurut piawaian antarabangsa. Di samping itu, rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia juga berada dalam keadaan yang kukuh. Buktinya, rizab antara Bank Negara Malaysia pada waktu itu mencatat jumlah sebanyak RM343.8 bilion setakat 14 November. Hal ini mewujudkan pencapaian lebihan dagangan yang besar iaitu sebanyak 51.6% bagi tempoh Januari hingga September. Perkara tersebut menunjukkan bahawa ekonomi negara Malaysia berada di tahap yang baik pada waktu tersebut. Selain itu, ekonomi Malaysia juga sukar terjejas kerana Malaysia mempunyai infrastruktur yang lengkap. Selangor sebagai negeri penyumbang utama keluaran dalam negara kasar, KDNK, percaya bahawa kekuatan infrastruktur adalah faktor utama perkembangan ekonomi domestik. Sebagai contoh, dengan adanya infrastruktur jalan raya yang lengkap, tahap ketersampaian di sesuatu kawasan boleh dinaikkan sekaligus memberi kesan positif sama ada daripada aspek perniagaan, pendidikan, keselamatan dan sosioekonomi.
Mengambil contoh yang lain pula, Empayar Rom yang diperluaskan dengan jaringan jalan raya merentasi wilayah dan benua serta infrastruktur yang tercanggih ketika itu membolehkan ia masih digunakan sehingga kini. Ini membuktikan bahawa infrastruktur antara faktor utama perkembangan ekonomi domestik. Saya akan teruskan pembentangan kami dengan menerangkan krisis yang berlaku di beberapa buah negara. Antara krisis yang berlaku di beberapa buah negara disebabkan oleh isu kemelesetan ekonomi global yang berlaku pada tahun 2008 hingga 2009 ialah Amerika Syarikat, Iceland, United Kingdom dan Jepun. Isu pergolakan ekonomi yang bermula dengan krisis kewangan subprima yang melanda Amerika Syarikat pada pertengahan tahun 2008 telah memberi kesan kepada ekonomi negara-negara maju yang lain seperti wilayah Eropah, Jepun, Singapura, China dan Asia Tenggara. Negara-negara tersebut mula lumpuh dan menerima akibat yang teruk. Pada Januari 2009, Dana Simpanan Kewangan Antarabangsa IMF mengumumkan pertumbuhan ekonomi dunia hanya 2.2 hingga 0.5% bagi tahun 2009. Pada masa yang sama, dia menyatakan bahawa ekonomi dunia akan menyusut sebanyak 5% di bawah potensinya. Saya akan menerangkan krisis yang berlaku di beberapa buah negara seperti Amerika Syarikat, Iceland, United Kingdom dan Jepun. Tanpa membuang masa, saya akan mulakan dengan negara pertama iaitu Amerika Syarikat itu sendiri. Kegagalan beberapa bank utama di Amerika Syarikat memberi petunjuk bahawa kemelesetan ekonomi di negara tersebut akan berpanjangan dan terburuk semenjak Perang Dunia Kedua yang bermula pada awal 2008. Kerajaan Amerika Syarikat telah memperuntukkan USD 700 bilion sebagai plan pemulihan ekonomi dan usaha menyelamatkan beberapa bank utama dan 3 gergasi pengeluar kereta mereka iaitu Ford, Chrysler dan GM. Krisis yang berlaku di Iceland pula merujuk kepada nilai mata wang Iceland. Krona susut 40% berbanding euro dan mengalami inflasi pada kadar 14% dengan kadar bunga meningkat kepada 15.5%. Susut nilai ke atas krona memberi tekanan kepada bank-bank mereka memandangkan mereka amat bergantung kepada hutang luar negara. Tanpa campur tangan kerajaan, bank di Iceland tidak mungkin berupaya untuk terus wujud atau menghadapi suasana bankrupt. United Kingdom atau UK turut tidak terkecuali dalam mengalami krisis akibat kemelesetan ekonomi global. Kenaikan harga minyak dan krisis kewangan turut menjejaskan ekonomi UK. Harga rumah kediaman di UK terus jatuh sehingga penghujung tahun 2010. Ekonomi UK hanya tumbuh 1.5% iaitu pada 2008 dan 1.0% iaitu pada tahun 2009. Keyakinan pengguna berada pada tahap terendah semenjak 1996. Kadar inflasi melepasi 4% dan mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif awal tahun 2009. Keadaan sedemikian membawa United Kingdom kepada kemelesetan ekonomi yang berpanjangan. Pembinaan rumah kediaman di England dan Wales bagi tahun 2008 dan 2009 telah mencapai tahap terendah semenjak tahun 1924. Dalam masa yang sama, bilangan penduduk yang hilang pekerjaan meningkat dari 81,000 kepada 1.92 juta menjelang tahun 2009 dan ini merupakan bilangan terbesar semenjak tahun 1999. Negara yang terakhir ialah negara yang paling banyak mengeluarkan komik manga, tidak lain dan tidak bukan mestilah negara Jepun. Dapat kita lihat bahawa ekspor dari Jepun berkurangan buat pertama kali dalam tempoh 5 tahun. Amerika Syarikat negatif 15.4% dan Kesatuan Eropah 11.3% dan terdapat peningkatan dalam import. Ini telah mengurangkan lebihan perdagangan Jepun sebanyak USD 1.28 bilion. Kejatuhan sebanyak 90% berbanding tahun 2007.
Baiklah, kesimpulan bagi pembentangan kali ini. Sebagai ekonomi yang amat terbuka, Malaysia turut terjejas oleh kemelesetan ekonomi global yang bermula pada suku ketiga 2008 dan berterusan hingga suku pertama 2009. Dengan penstabilan pasaran kewangan global yang disusuli oleh pemulihan dalam ekonomi maju, tindak balas dasar yang pantas melalui dasar fiskal dan monetary telah memainkan peranan penting dalam mengekalkan permintaan dalam negeri sepanjang tempoh itu. Asas-asas ekonomi Malaysia yang kukuh, sistem kewangan yang teguh dan pelaksanaan langkah sokongan dasar komprehensif yang proaktif telah berjaya menghindarkan ekonomi negara kita daripada tergelincir ke kancah pertumbuhan negatif yang lebih buruk dan berpanjangan. Asas-asas ekonomi dan kewangan yang kukuh telah menyediakan asas bagi pemulihan yang cepat. Kekuatan dan kestabilan sistem kewangan domestik sepanjang tempoh ini telah memastikan pengantaran kewangan tidak terganggu dan sektor swasta boleh terus mendapat akses kepada kredit. Bersama-sama dengan kedudukan kewangan swasta yang kukuh, situasi ini akan mendorong pemulihan yang cepat dalam permintaan dalam negeri sebaik sahaja krisis kewangan global terkawal dan ekonomi global kembali stabil. Melangkah ke hadapan, asas-asas ini akan mencerahkan lagi prospek pemulihan yang lebih kukuh. Di sini kami telah menyenaraikan beberapa rujukan yang kami gunakan semasa menghasilkan pembentangan kami. Maka, berakhirlah sudah pembentangan kami pada kali ini. Sebelum mengundurkan diri, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun yang berbunyi, jika ada jarum patah, jangan simpan dalam peti. Jika ada tutur yang salah, jangan disimpan dalam hati. Sekian, terima kasih.